Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Al-Fatihah kepada diri kita, ibu dan ayah kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita, para sahabat kita, para pemimpin kita, dan kepada semua orang muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang saya hormati disemuliakan yang berbahagia Tuan Imam dan juga Tuan Bilal. Yang saya hormati disemuliakan yang berbahagia ahli jawatan kawasan masjid, yang terlebih dahulu kepada pengurusi, yang saya muliakan tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini sama-sama kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majlis ilmu Riyadhul Jinan, bermakna taman-taman syurga. Orang yang datang ke majlis ilmu walau apa jua sekalipun niatnya, Allah Ta'ala tetap akan memberi manfaat, iaitu akan diampunkan dosa. Allah Ta'ala kata walahu qad ghafartu, dikatakan kepada malaikat. Pasal apa kata malaikat nak tanya kepada Allah, orang itu pasal apa nak diampunkan, orang itu banyak dosa. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala walahu qad ghafartu, orang itu aku ampunkan juga. Kerana apa? Kerana orang itu duduknya bersama dengan orang-orang yang tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir zaman, ajak isteri, ajak suami, ajak anak-anak untuk hadir ke tempat yang paling selamat sekali, iaitu masjid dan surau. Kerana di masjid dan surau terhimpunnya majlis-majlis ilmu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita sekarang bulan Muharram, baru lepas 31 Ogos, tarikh merdeka. Sedikit maklumat tambahan, pada tahun 1377 Hijrah, tuan-tuan dah lahir belum? Ada yang dah lahir, kalau saya belum lahir lah. Kerajaan telah meminta pandangan kepada seorang alim ulama'. Seorang ulama' pada zaman itu, iaitu kalau zaman sekarang kita ada yang alim tentang ilmu falak, tidak lain tidak bukan ialah Al-Fadhil Ustaz Hanafiah. Kalau pada tahun itu yang alim tentang ilmu falak ialah Syekh Abdullah Fahim. Jadi Syekh Abdullah Fahim, kalau tuan-tuan pernah dengar nama tu, beliau merupakan seorang yang alim tentang ilmu falak. Lalu kerajaan bertanya kepada Syekh Abdullah Fahim, bilakah tarikh yang paling sesuai untuk diisytiharkan sebagai tarikh merdeka Malaysia? Lalu Syekh Abdullah Fahim diilhamkan oleh Allah SWT, dapat ilham
Lalu Syekh Abdullah Fahim kata tarikh yang paling sesuai untuk diisytiharkan sebagai merdeka ialah pada hari Sabtu 5 Safar 1377 Hijrah. Ini sejarah. Lalu Syekh Abdullah Fahim kata 5 Safar 1377 Hijrah. Dan kebetulan pada hari Sabtu ketika itu. Dan kebetulan tarikhnya sama dengan 31 Ogos. Jadi itu maklumat tambahan. Dan seterusnya, kalau ikutkan apa yang dicadangkan oleh Syekh Abdullah Fahim, bulan depan kan, itu untuk tarikh Islam. Tapi kita tidak menafikan mana-mana lah. Kalau ikut Masihi 31 Ogos. Tapi tarikh asal yang dicadangkan ialah 5 Safar 1377 Hijrah pada hari Sabtu. Dan sama dengan kebetulan dengan hari 31 Ogos. Jadi sampailah ke sekarang. Jadi nanti 5 Safar boleh juga kalau tuan-tuan buat kesyukuran. Kalau negara kita ambil, kalau kebiasaan 31 Ogos ada pembaharisan dan sebagainya, boleh juga kita meraihkan dengan selawat boleh, tanda kesyukuran, dengan zikir. Jadi 5 Safar. Bila 5 Safar? Bulan depan, lagi sebulan berapa hari je lagi, tak lama. Itu ialah tarikh merdeka. Tapi orang tak perasan. Pasal apa? Sejarah yang tenggelam. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, sebelum mulakan, kita muka surat 172. Yang ada kitab muka surat 172. Sebelum tu ada beberapa pertanyaan. Kan semalam Al-Fadhil Ustaz Samsuddin ada katakan tentang kalau kita dapat imam yang tak baca Fatihah. Tak baca basmalah. Macam mana? Dia kata dia tak pernah jumpa lagi kat Malaysia. Saya dah pernah jumpa sekali kat Arian Arkulai. Tidak lain tidak bukan dia bermazhab lain lah. Mustahil kalau orang jahil tak baca basmalah, ataupun dia sekadar mengikut-ngikut. Yang pertamanya Fatihah itu 7 wakaf. 7 wakaf. Ni tuan-tuan pegang sampai bila-bila. Yang Nabi SAW baca ialah 7 wakaf. Maka bila mana 7 wakaf, kita dalam mazhab Asy-Syafi'i, basmalah adalah wajib. Wajib. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2. Ar-Rahmanirrahim. 3. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa? 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Jadi kalau kita berhenti, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waqaf maksudnya apa? Berhenti. Lalu Nabi berhenti 7 waqaf. Jadi kalau kita berhenti an'amta 'alaihim, jadi yang ke-7, ghairil maghdubi 'alaihim, jadi 8. Jadi persoalannya 7 ke 8. Kalau mana kita ini bermazhab Asy-Syafi'i, raikan 7. Tapi dari sudut hukum, tuan-tuan berhenti pun tidak membatalkan. Cuma kalau kita boleh ada daya usaha, kita tahan nafas panjang, tak ada masalah. Boleh tarik nafas. Sebab tu ihdinas siratal mustaqim. Tarik nafas dulu. Jangan balun sebab ayat tu agak panjang. Tapi seolah-olah kita ini takut tak sampai. Sebenarnya kalau baca Quran yang lain-lain tu boleh pula kan. Jadi tidak berhenti. Kalau kita nampak solat sunat tarawih, kadang-kadang orang sambung. Nak sambung boleh. Ada ulama beri garis panduan, bukan suku-suku sambung. Kadang orang detar hentam je sambung. Jadi kalau nak sambung, ini untuk solat sunat lah, solat sunat tarawih. Kalau lambat, nanti tinggal rambut putih, tinggal rambut hitam semua balik. Lebih-lebih lagi semalam dah bahaskan kan, ada yang buat 8 rakaat. Kalau nak buat 8 rakaat, baca surah Al-Baqarah. Sambung. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kalau nak sambung juga, tadi saya kata yang pertama, basic dia ialah 7 wakaf. Tapi kita rakyat Malaysia majoriti baca 8 wakaf. Dia mengaku mazhab Asy-Syafi'i, tapi baca 8 wakaf. Tapi ada kat negara Arab saya dengar imam berhenti siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa imam berhenti?
Kerana basmalah dia sunat. Bismillahirrahmanirrahim dia baca perlahan. Jadi ayat 1 Alhamdulillahirabbil alamin. Baru satu. Sebab tu dia berhenti. Jadi kita ni salah faham. Kita nak ikut orang Arab berhenti. Tapi basmalah kita wajib. Jadi yang afdalnya ialah 7. Tapi dari sudut hukum kalau berhenti, ini jangan menyalah-nyalahkan. Ini untuk pengetahuan tambahan. Kalau kita jadi imam, jadi kita tidak berhak protes, apa hal imam ni baca ni? Tak, jangan. Ini kalau kita jadi imam, kita mesti buat macam tu. Cakap pada diri sendiri, bukan berhak untuk protes-protes orang. Itu basic dia 7. Adapun kalau solat sunat tarawih, tuan-tuan akan datang kalau manalah tahu ada imam jemputan, tuan-tuan boleh temu duga dulu. Pengurusi lah, pengurusi ke imam ke temu duga. Cuba baca 4 wakaf. Dia yang ulama beri panduan, ulama Kufah dan ulama Basrah. Ingat sampai bila-bila. Yang 4 wakaf dengan 3 wakaf ni mana? Ulama Kufah dan ulama Basrah. Baik, sila bacakan 4 wakaf. 4 wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mentik situ. 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 4. Ni 4. Ini kaedah 4. Boleh, harus hukumnya kalau solat sunat tarawih. Tapi dari sudut afdal, tetap 7 lebih afdal. Ini kalau nak sambung, pasal ada ulama katakan 4 wakaf boleh. Bukan mentara berhenti mana-mana kan. Kalau nak buat 3 wakaf, 3 wakaf. Tadi tonton ingat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. 1. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2. Sepakat semua Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak disambungkan dengan mana-mana ayat. Sepakat. Tapi dari sudut hukum sambung tidak membatalkan solat. Ni kalau berhenti mana-mana tidak membatalkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 3. Ini kaedah. Jadi akan datang kalau tuan-tuan nak katalah nak lantik imam ke, imam tarawih, imam jemputan ke, tuan-tuan boleh lihat pada basic ni. Tapi biasa orang tarawih memang baca sambung. Kalau baca perlahan takut ramai pula kan. Dari sudut afdal memang 7 wakaf. Baca perlahan, lepas tu saktah. Saktah, berhenti waladdallin. Amin. Saktah dia ada beberapa tempat. Yang pertamanya wa baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Antara takbiratul ihram Allahu akbar, jangan terus baca Allahu akbaru kabira. Tidak. Sunat tuan-tuan saktah. Saktah bukan macam saktah baca Quran, tak boleh tarik nafas. Ni boleh tarik nafas. Allahu akbar, ibu-ibu senyap sekejap, tarik nafas. Allahu akbaru kabira. Tarik nafas itu dapat pahala. Itu yang pertama. Yang keduanya wa baina iftitah wa ta'awuz. Lepas doa iftitah nak a'udzubillah, tarik nafas dulu. Jangan terburu-buru baca, maka tarik nafas itu dapat pahala. Itu yang kedua. Yang ketiga wa baina ta'awuz wal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau imam lah, dia baca kuat kan. Jadi tarik nafas. Dan seterusnya yang keempat, lepas waladdallin. Waladdallin. Amin. Jangan terburu-buru untuk amin, kerana saktah itu dapat pahala. Sebab tu ada tempat imam kadang-kadang waladdallin, dia diam ya, tapi yang tak sabar-sabar makmum. Dah suara kuat pula tu. Kan melampau-lampau kuatnya. Bagaimanakah kekuatan amin imam makmum? Ialah umpama sekadar kuatnya bacaan imam. Kalau imam baca macam tu, kalau imam kita sederhana, maka amin kita pun sederhana. Jangan kita melampau-lampau. Ada orang sampai menjerit kan, dia bangga suara dia paling kuat. Jadi elakkan, elakkan.
Elakkan suara terlampau kuat. Amin tu ialah sekadar mana kuatnya suara imam. Selepas itu, lepas amin, dalam mazhab Asy-Syafi'i ialah kita ini sunat diam, iaitu imam lah. Sekadar habis makmum baca Fatihah. Antara kiraan 20 saat, ada yang 24 saat. Tuan-tuan kadang-kadang saya baca Fatihah tak apa laju. Sebab tu yang belakang imam ini bukan cancalan orang, dia faqih. Jadi imam seakan-akan dengar, oh ini dia punya bacaan, yang nada-nada sedikit tu dia dah waladhdallin, maka boleh mula bacaan. Dia punya kadar dia. Macam mana imam baca? Imam baca kalau baca kuat macam itu lamanya, baca perlahan pun macam itu juga lamanya. Dia punya kadar. Dan saktah yang keenam ialah wa baina surah war ruku'. Contoh dia baca surah Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jangan terus rukuk. Kadang-kadang wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kan lagi semain tarawih kan. Orang tarawih rehat-rehat. Ini dia laju-laju. Tarawih tu maksudnya rehat-rehat. Perlahan-lahan. Bukannya laju-laju. Ini macam caprin. Jom kita sembahyang kat masjid tu. Kenapa? Sebab masjid tu sangat laju. Mana lagi masjid paling laju? Paling ramai orang. Mana imam yang lambat, masjid yang lambat, paling tak ada orang. Tu masalah. Jadi itu sedikit panduan lah. Jadi Fatihah 7 wakaf, 4 wakaf, 3 wakaf. Afdal 7 wakaf. Adapun kita buat 8 wakaf, tidak membatalkan. Tapi jangan sampai selama-lamanya kita selesa. Hidup kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun sembahyang 8 wakaf. Daripada sekolah tadika sampailah ke 8 wakaf. Cuba usahakan training dekat rumah dan sebagainya. 7 wakaf. 7. Nak buat 4 kalau tuan-tuan jadi imam kat rumah kan dan sebagainya. Tapi kalau 4 dengan 3 ni sembahyang sunat lah. Kalau boleh sembahyang fardu masa ni, terutamanya imam, buat 7. Kalau tak tahan, tak apa. Jangan kita menyalahkan sesiapa. Bolehkah menegur imam jika imam tersilap dalam solat? Bukan tegur. Kalau tuan-tuan niat tegur, batal. Kan imam patutnya tahiyat akhir, tapi kita tambah, imam terbangun rakaat kelima. Sembahyang isyak, kejap lagi sembahyang isyak. Katalah patut tahiyat akhir rakaat keempat, tapi imam bangun rakaat kelima. Apa tuan-tuan? Kadang-kadang kita berebut-rebut, subhanallah, subhanallah, semua satu masjid kalau boleh subhanallah. Kalau niat bukan untuk tegur. Adapun sebelum ni alamak saya memang tegur lah. Bukan tegur. Niat untuk zikir. Semalam Al-Fadhil Ustaz Samsudin ada sebut kan. Dia ada kat Mekah kan, orang kat telefon. Usolli, aku solat. Ada yang kat tu, solat. Gitu lagi. Dia beritahu. Kalau niat nak cakap, batal. Niat nak tegur, batal. Imam tersilap bangun rakaat kelima. Jadi apa yang perlu kita buat? Ucap subhanallah ialah niat zikir. Adapun setengah ulama kata niat zikir dan tegur tak membatalkan solat. Adapun kalau niat semata-mata tegur, batal solat. Perbetulkan. Sebelum ni kita dah tak tahu, jahil. Dalam kitab sebut bahasanya ialah jahil. Tapi orang Melayu kita kalau sebut jahil marah. Jahil ni maksudnya tak tahu. Tak tahu. Kau kata aku jahil ni, kurang asam. Kata ada orang bergaduh. Pasal orang Melayu sensitif dengan perkataan jahil. Jadi jahil tak tahu. Jadi tak jatuh hukum. Sebelum ni tak tahu. Tidak membatalkan solat. Adapun selepas ni, kalau imam tersilap, tak perlulah satu masjid nak memperingati imam. Maka ini khalifah yang kat belakang imam ni. Ni sejadah ni namanya VVIP. Bukan sembarang orang boleh pakai sejadah ni. Jadi VVIP. Jadi niat zikir. Pasal apa tadi kau ucap subhanallah? Zikir. Gitu zikir. Jadi imam ni dalam kitab disebutkan, dalam kitab ni ada, harus bagi imam menoleh dengan hajat. Sebab tu ada orang kata, imam boleh toleh ke tak boleh toleh? Harus dengan hajat. Contohnya tadi subhanallah. Jadi imam dibenarkan menoleh. Jadi saya syorkan kalau kat antara 3 sejadah ni ucap subhanallah yang tepi sekali lah, supaya imam boleh menoleh.
Imam toleh belakang, tonton pun duduk tahiyat akhir. Jadi imam toleh, oh aku ni terlupa tahiyat akhir. Jangan kita ikut bangun rakaat keempat, rakaat kelima. Subhanallah, imam toleh. Apa benda lah aku punya silap ni kan. Tapi sebelum tegur, pastikan yakin. Yakin yang kita semua kita ni duduk kat tempat yang betul. Imam yang terlupa. Jangan kita subhanallah, apa salah orang tak ikut, rupanya aku yang terlupa. Masalah. Jadi yakin, sembahyang kena khusyuk. Lepas itulah ada panduan-panduan sebelum solat, istighfar, baca qul a'udzu birabbin nas, nak menghalau setan-setan. Bila kita takbir, ada setan duduk. Ada setan akan duduk dekat kemaluan kita tu, yang rasa apa sal nak terkencing ni, padahal baru kencing tadi. Apa sal macam ada air kencing keluar pula ni. Banyak dia punya panduan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, itu kalau mana menegur imam. Jadi jangan tegur. Niat apa? Niat zikir. Tak kisahlah sembahyang mana-mana pun. Kalau lelaki tasbih, kalau perempuan tasfiq. Tepuk guna apa ni? Ni. Tu bab. Nanti ada babnya akan datang. Bagaimana jika menyedari bahawa solat imam tu batal? Baru-baru ni saya solat kat sebuah masjid, penama tahiyat akhir. Penama bila tahiyat akhir bangun, mata saya terpandang ke arah imam. Imam ni berpaling dada sebab dia terlampau ambil side. Tuan-tuan kena hati-hati. Bukan nak imam je, kita check diri kita lepas ni. Kita tahiyat akhir ni, bangun daripada sujud akhir, Allahu Akbar, tahiyat akhir. Kadang-kadang kita terlampau ambil side dengan corner kita tu kan, sampai berpaling dada berapa darjah. Kita tengok peha kita ni. Kadang-kadang peha kita dah ngadap sana. Kita tengok dada kita. Paling dada ni batal tak batal? Kalau sedar. Jadi saya menyedari imam telah batal. Jadi imam tak sedar, saya yang sedar. Jadi apa yang perlu buat? Kita kena mufaraqah. Sebab tu kalau boleh mata jangan tengok-tengok. Kena bersangka baik je waktu solat ni. Tapi dah terpandang. Pasal waktu PKP ni, sembahyang kan jarak-jarak, mudah sangat terpandang. Waktu diri, mata jangan tengok-tengok. Tengok tempat sujud ataupun tengok kita punya pergelangan tangan ni. Waktu diri ni, tuan-tuan qiyam ni, mata ni sama ada tengok tempat sujud ataupun tengok pergelangan tangan. Tak usahlah tengok-tengok. Ada orang kan tengok cagu orang sebelah dan sebagainya kan. Mula kita waktu beri salam, tuan-tuan tengok mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Rasa dah selesai dah. Dah tengok mana mata beri salam ni? Ada ke tengok tempat sujud? Tak. Tengok bahu kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok bahu. Kalau kita tengok sebelah, nampak telinga orang sebelah kan. Berbulu lah telinga orang tu. Kan? Macam-macam pula. Ngumpat belum habis sembahyang lagi. Kalau kita akhir ni, mata tengok. Yang disunatkan tengok-tengok itu ada. Iaitu waktu wirid imam. Imam ni beri salam tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. 3 kali pun boleh. Buat 10 dapat 10, dihapuskan 10. Kalau buat 3 dapat 3. Jangan gaduh-gaduh. Ada orang kata, alah apalah buat 3, apalah buat 10 lama sangat. Bila buat 10 kata lama sangat, buat 3 kata sikit sangat. Jangan gaduh-gaduh. Sama-sama dapat manfaat. Jadi saya pernah ada dengar ulama kata, kalau tak salah buat 100 pun boleh. Tapi kita ikut keadaan. Sebab tu imam yang faqih kena cerdik. Imam cerdik, 10 tu cerdik lah, 3 pun cerdik juga. Kalau contoh nak kuliah, lepas tu buat 100, tak kuliah-kuliah, tunggu-tunggu tak habis-habis, tiba-tiba azan isyak, kan tak cerdik namanya. Nak buat 100 boleh. Besok kalau sembahyang kat rumah, nanti balik ibu-ibu sembahyang, bolehlah buat 100. Ada zikir yang alim ulama ajarkan. Tuan-tuan akan dikayakan secara mendadak. Ni buat kaya orang suka. Sebelum tidur, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 11 kali. 11 bukan 19, 11. 11. Ibu-ibu boleh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 11 kali. Dan esok lepas solat fardu subuh, lepas wirid, lepas doa, jangan pergi ngeteh dulu. Buat apa? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Alamak, 100 pula. Tadi 11 okey lagi kan. Jadi totalnya ialah 111. Yang ada pen ada kertas boleh tulis 111.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebelum tidur 11 kali, dan lepas subuh 100 kali. Jadi satu hari ada 111, dua waktu tu. Kata alim ulama, tuan-tuan akan dapat manfaat dikayakan secara mendadak. Ada yang rasa sebelum ni rezeki estate tak cukup dan sebagainya kan. Sikit-sikit baru dapat gaji 25 hari bulan. Tak sempat besok petang dah habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Jadi apa yang perlu kita buat selain daripada usaha? Bertawakal, minta tolong dengan Allah, zikir. Faqultu astaghfiru ya Allah Tuanku, aku macam-macam doa. Tak kaya-kaya. Rupanya kita banyak dosa. Istighfar. Istighfar. Lepas tu buat tadi. Cuba. Tapi kena ikhlas. Bukan niat nak kaya. Nak meraih kasih sayang kepada Maha Pemberi rezeki. Pasal apa zikir tadi 111 tu? Pasal nak meraih kasih sayang kepada Maha Pemberi rezeki. Besok tonton solat sunat duha. Pasal apa solat sunat duha? Aku nak kaya. Ni salah. Solat sunat duha, ibu-ibu, solat sunat duha bukan untuk kaya, tapi meraih kasih sayang kepada Maha Pemberi rezeki. Kalau kita kita dapat kasih sayang Allah, maka tuan-tuan mintalah apa saja, tuan-tuan akan dipermudahkan dapat. Tapi kalau buat tak kaya-kaya, jangan cari saya pula, ustaz ni menipu, ustaz ni kan. Kata zikir 111 kali kaya, taklah terus kaya. Tapi kata alim ulama, kalau betul jadi, dia akan dikayakan secara mendadak. Lebih-lebih lagi tuan-tuan yang ada bisnes. Bisnes tu, apa sebab pula tiba-tiba ni? Cuba tanya orang-orang yang kaya tu, apa amalan dia? Orang-orang yang kaya, terlampau kaya tu, apa amalan dia? Banyak tu. Kita sedekah RM1, dia satu hari berapa? Ada kawan saya satu hari RM50 sedekah. Boleh kita yang duit banyak pun tentu. Mungkin kat sini adalah kan. RM50 satu hari. Sebulan RM1,500. Gaji dia pun taklah besar mana. Satu hari RM50. Ada orang kita gaji besar pun satu hari. Daripada dulu zaman Tok Kadok dulu RM1. Sampai ke pencen RM1 juga. Jadi biar bertambah-tambah. Jadi lebih lagi ni bulan Muharram. Jadi itulah ni sebenarnya soalan-soalan ni orang tanya ni dah lama. Lama orang-orang masjid ni tanya, kumpul tapi tak terjawab-jawab. Jadi sedar solat imam dah batal, maka tuan-tuan kena mufarakah. Kalau tak sedar, tak apa, sembahyang macam biasa. Apakah hukum orang ada orang transgender yang tu transgender tu yang campur-campur lelaki perempuan, bukan? Kan sosial tu kan. Dia nak jadi imam transgender. Hukumnya ialah sama dengan tuan-tuan melantik orang fasik. Orang fasik sentiasa melakukan kesalahan. Orang fasik buat salah, tapi dia baca Quran bagus. Dia nak jadi imam. Apa hukumnya? Makruh. Tidak membatalkan. Kadang-kadang kita nampak dia ni bukannya betul sangat ni, tapi nak jadi imam. Hukumnya makruh. Tidak membatalkan salat. Transgender. Transgender kan. Apa lagi? Kalau yang laki nak jadi perempuan, gay. Gay jadi imam, macam mana? Boleh ke tak? Tapi dia baca Quran bagus. Contoh sama macam fasik. Makruh. Makruh. Tapi kalau ada yang lebih afdal, apalah. Apa nak suruh dia jadi imam? Ni contoh Kak RNR, tak tahu kan siapa nak lantik jadi imam ni kan. Jadi terpilih gay. Habislah kita, jangan dekat-dekat sangat kan. Jadi itu hukumnya makruh. Kita nampak orang tak berapa nak bagus, tak berapa nak betul, dia ni jadi imam, boleh ke tidak? Makruh hukumnya. Apakah pakaian terbaik buat imam? Dalam Matla'ul Badrain ada sebut cuba dia elakkan pakai hitam kalau dalam tapi sekarang SOP garis panduan kena sarung hitam lah. Dan kitab-kitab lama pakai hitam tidak berdosa. Tapi dalam itu dimentionkan cuba dielakkan hitam, dan aulanya ialah putih. Paling afdal. Ini putih ni kalau dari sudut pakaian untuk imam lah. Tapi tuan-tuan yang pakai baju hitam tidak berdosa dia sudah hukum. Tidak berdosa. Cuma afdal putih. Tapi kita sekarang imam-imam kan memang dah disuruh pakai hitam kan. Jangan bergaduh, dah suruh pakai hitam, pakai je lah. Tapi perlu kita ketahui,
putih adalah yang paling afdal. Jadi ambil berkat, duduk pakai. Dalam pakai putih, luar pakai hitam, sarung. Panas pula kan, sebab tu alhamdulillah masjid sekarang semua ada aircon. Aircon bagi tempat imam tu. Jadi aula ialah putih dan makruh bergambar. Bergambar. Jadi imam tak adalah yang pakai bergambar. Siapa-siapa kadang-kadang RNR, tuan-tuan siapa kau nak jadi imam ni? Pilih orang yang pakai baju tak bergambar. Kalau bergambar makruh, makruh. Okey. Yang tazkirah dengan khatib. Yang semalam dibincangkan kan, tazkirah dengan khatib. Orang berlainan ataupun orang yang sama, ustaz yang tazkirah, lepas tu ustaz juga yang naik mimbar. Afdal orang lain-lain. Sebab dia kadang-kadang ada setengah pendapat, banyak sangat pendapat. Dia melibatkan pahala. Ada yang kata lepas beri salam, ada yang kata lepas pijak tangga mimbar. Jadi imam itu memang jangan datang awal, kan? Kalau datang awal luput pahala nanti orang. Maka afdal orang lain-lain. Khatib lain, imam lain. Apa nak buat kalau imam tersampai awal? Cepat-cepat duduk dalam bilik imam. Dikhawatiri akan terluput sebab banyak sangat pendapat. Afdal memang lain-lain. Jadi persoalannya kan kata nak mualah, yakni terus tidak berselang. Maksudnya lepas khatib turun, adakah boleh diselangi dengan perbuatan lain? Ada orang nak mempertikaikan, dia kata tidak perlu untuk menyuruh meratakan saf. Kan kata imam kan luruskan saf. Orang itu kata itu ialah menyelangi perbuatan. Dia umpama kadarnya ada yang pertama 2 rakaat. Dan untuk solat Jumaat ada ulama kata, Imam Ramli kata tidak. Walaupun masa yang lama untuk menguruskan saf itu, selagi saf tidak terbentuk, maka makruh bagi imam untuk mengangkat takbir. Nampak tak? Sebab tu pentingnya ada setengah tempat kita cakap imam tolong suruh luruskan saf dulu. Lalu imam kata tak perlulah ustaz, kat sini semua dah tua-tua dah, sudah faham dah. Ini salah. Yang pertama kita suruh luruskan saf kerana sunnah Nabi SAW. Sahabat tu tak tahu ke? Sahabat tu semua alim-alim hebat-hebat, tetap Nabi suruh untuk luruskan saf. Apatah lagi kita. Jadi kita ni PKP ni luruskan saja, jangan suruh rapatkan pula. Kita tak tahu sebab garis panduannya suruh jarak, maka kita jaraklah. Ada orang nak menentang-nentang. Orang kata, zaman Nabi rapat. Saya tak peduli kuman-kuman ke apa ke, saya tetap rapat. Jadi itulah sebab tu pentingnya dengan ilmu. Sesuatu yang haram pun boleh jadi harus, apatah lagi yang sunat. Yang sunat pun boleh jadi yang makruh, apatah lagi yang makruh. Yang haram pun boleh jadi, contoh tengah hutan kan, tuan-tuan yang kita sebut sebelum ni, makan babi tu kan, dah tak ada makanan, dah nak mati. Makan haram babi. Arak ni haram, arak. Tiba-tiba tercekik nak mati, air lain tak ada. Yang ada arak saja nak hilangkan tercekik ni. Jadi dibolehkan. Apatah lagi yang makruh, boleh, tak ada masalah. Jadi dia sudah afdal tadi nak imam dengan khatib, pentazkirah dengan khatib adalah orang yang berbeza. Itu dia sudut afdal. Walaupun ada setengah yang kata tak apa, tapi kita meraikan semuanya. Bagusnya orang yang berlainan. Tuan-tuan rahmati Allah, ini buku ni bagus kalau tuan-tuan boleh beli. Diterbitkan oleh ARG, Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group. Berapa belas kalau tak silap saya ni, kan? Soal jawab solat berjemaah, dia ada 100. Dia ambil daripada dalam ni 100 100 masalah macam-macam. Bagus. Jadi tuan rahmati Allah. Jadi tadi salah satu jawapan pun saya petik daripada kitab yang disusun oleh Kiai Nur Hidayat. Istikhlaf ketika khutbah Jumaat, istikhlaf. Tengah khutbah. Imam khatib. Tuan-tuan kita membetulkan pemahaman ni. Khatib yang duduk atas ni nama khatib, jangan panggil imam.
ketika imam sedang berkhutbah. Tak. Ketika khatib. Yang duduk atas, khatib panggil. Kalau duduk sejadah depan, imam. Ini duduk tengah sembahyang, khatib ni jadi imam. Dah terbalik-balik dah. Imam, imam. Yang duduk atas, khatib. Jadi, dan muazzin tu, sebab tu, tuan-tuan perasan tak kalau yang baca khutbah kan, yang berkhutbah. Ujung tu, aqimis solah ke aqimus solah. Aqimis solah ke aqimus solah. Ada imam ada khatib aqimus solah, ada aqimis solah. Pesanan itu untuk Bilal. Pesanan itu untuk Bilal. Lalu Bilal iqamah. Sebab tu Bilal, makruh bagi seorang Bilal sebelum iqamah, ada setengah tempat sebelum seorang Bilal saf. Perasan tak? Ada setengah tempat dia pula suruh luruskan saf. Sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugas meluruskan saf, menyeru kepada lurusnya saf itu adalah tugas bagi imam. Tapi Bilal kadang-kadang baik sangat, ada setengah tempat. Bukan kat sinilah. Jadi makruh. Jadi Bilal tidak perlu untuk menyuruh untuk membina saf. Dia iqamah. Sebelum iqamah, jadi sebenarnya sunatnya ialah melantik dulu siapa imam. Dalam kitab ada bahaskan juga, siapa nak dilantik jadi imam. Kalau imam jemputan ke apa ke, sebelum iqamah, Bilal kena tunjuk isyarat dekat imam. Apa-apalah isyarat. Sebenarnya isyarat perbuatan adalah lebih baik, lebih mulia daripada isyarat mulut. Maksudnya apa? Bilal tengok kepada imam. Contoh kan? Maksudnya imam kata on, baru iqamah. Dan dalam mazhab Syafi'i, lepas ni kalau boleh kat sini semua buat. Sunat dalam mazhab Syafi'i, kita ini berdiri selepas habis iqamah. Ini kekuncian. Sunat dalam mazhab Syafi'i, makmum ni, jemaah ni berdiri selepas habis iqamah. Adapun yang kat belakang, duduk belakang, hampir habis baru bangun. Janganlah ada tempat, kalau tempat saf baru iqamah. Jadi tonton mazhab Syafi'i, betul? Semalam kita belajar bab mazhab tu kan dengan Ustaz Samsudin. Mazhab apa? Saya pun tak tahu Ustaz, saya mazhab apa. Masalah besar. Mazhab Syafi'i, walaupun tak tahu kan mazhab Syafi'i itu macam mana. Banyak kita mengaku mazhab Syafi'i, tapi kita campur-campur kan. Kaki tu, sembayang tu bukan dibuka, diri tegak ngadap. Jadi kejap lagi nanti iqamah, habis iqamah, yang boleh bangun awal sedikit ialah orang yang di belakang dan orang yang veteran. Sah bangun sikit, boleh bangun awal. Adapun yang kat depan, yang sihat, habis iqamah bangun, cari terus ruang. Itu sunat dalam mazhab Syafi'i. Jangan lagi kita bangun awal. Dah azan, masuk waktu. Kita beri laluan sekejap, lepas tu tambah 2 minit lah. Wallahu a'lam.
Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah. Sampai mana tadi? Apa nama? Istikhlaf. Khatib, khutbah. Tadi kita sebut sunat dalam mazhab Syafi'i berdiri. Nanti tuan-tuan yang boleh bangun awal sedikit. Jadi qad qamatis salatu qad qamatis salah, kan dah boleh bangun. Jadi sunatnya untuk iqamah ni ada saktah. Mazhab Syafi'i. Allahu akbar. Allahu akbar. Kadang-kadang tuan-tuan perasan dia setengah tempat dia Allahu akbar, dia ada berhenti. Allahu akbar. Allahu akbar. Orang kata apalah bila tak pandai. Patutnya Allahu akbar, Allahu akbar. Disilap. Sebenarnya sunat saktah. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disambung. Nampak tak? Itu sebab tu kalau kita tak ada ilmu, kita jangan nak nilai-nilai orang, kan apalah tak betul, kejap sambung kejap tak sambung. Jadi saktah, bangun bila habis iqamah. Dalam kitab ini ada disebutkan apakah hukumnya melantik imam yang bermazhab selain mazhab Asy-Syafi'i di negeri yang bermazhab Asy-Syafi'i. Kita sepakat kat sini mazhab Syafi'i. Jadi tidak boleh, kerana kebijakan seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan umat. Jadi salah jawapan-jawapan ini ialah rujukan daripada kitab-kitab turas, kitab-kitab para alim ulama, kitab-kitab muktabar. Jadi tuan-tuan yang risau jawapan-jawapan ni, kalau tak tahu tu lain cerita, sebaiknya kita bertanya. Kalau ada borang, mazhab apa, kan? Semalam dah terangkan tangan kat atas ke kat bawah ke. Sebelum kita tak tahu kejap kat atas kejap kat bawah. Jadi sujud kalau boleh, kaki kita ini kita renggangkan mazhab Asy-Syafi'i. Sebab ada, bukannya saya mati, tak mau mati, ternampak. Kata ada orang kata ustaz ni jahat betul lah, ustaz ni mesti tak khusyuk ni, mata saya tengok orang sembahyang. Tak, ternampak. Kaki kita ini direnggangkan. Waktu sujud, tuan-tuan jangan rapatkan. Ada tuan-tuan nampak kat Google tu kan, tak betul tu. Bukan tak betul, tak berapa tepat. Yang lebih tepat ialah direnggangkan. Kaki itu kita lipatlah dia punya jari tu, tapi kedudukan itu direnggangkan tapak kaki tu. Jangan dirapatkan. Kalau rapat makruh mazhab Asy-Syafi'i. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita masih dalam bab tu lagi. Jadi insya-Allah kita akan sambung minggu hadapan. Minggu hadapan pula akan datang. Minggu depan orang lain. Jadi kalau tuan-tuan ada masalah, boleh kumpulkanlah, boleh tanya. Sebab kadang-kadang kita ni tak tahu, kita ngajar orang tak faham apa kan. Ada masalah rupanya kan. Boleh tanya. Kumpul kita akan jawab. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, akhir kata yang baik dan buruk itu datang daripada Allah SWT atas kelemahan diri saya sendiri. Mohon tuan anda sedap kata. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.